Okey, so Sulaiman yang baru masuk, Sulaiman boleh ambil kertas dan ambil pen ya untuk kita catatkan okey bagaimana untuk menjawab soalan-soalan daripada bab yang keempat ini dalam buku teks. Soalan ini ada dalam buku teks bab 4. Okey, di bahagian belakang bab 4 tu ada soalan ini. So bagaimana nak jawab soalan-soalan ini? Jom kita tengok. Okey, soalan nombor 1. Okey, jawab soalan berdasarkan graf di bawah. Iaitu graf ini menunjukkan mean suhu dan hujan bulanan Malaysia tahun 2016. So, yang garisan ini adalah suhu. Ya, ini suhu ni. Garisan ni suhu. Okey, manakala yang kotak-kotak hijau ini adalah jumlah hujan. Jumlah hujan. Okey, baik. So, kita tengok soalan 1A. Iaitu soalan 1A, nyatakan 3 ciri utama iklim khatulistiwa berdasarkan graf. Okey, berdasarkan graf ini, 3 ciri utama iklim khatulistiwa. Cikgu, apa yang kita nak cerita tentang 3 ciri utama ni? Baik, mudah sahaja. Iaitu, kita boleh tulis tentang 3 perkara. Yang pertama tentang suhu. Pertama, suhu. Ya, yang kedua tentang jumlah hujan. Dan yang ketiga, kita boleh cerita tentang apa? Tentang julat suhu. Okey, julat suhu, suhu tahunan. Okey, sebab dia ada Januari, Februari, Mac, April kan? Untuk setahun kan? Jadi kita boleh cerita pasal suhu, hujan dan juga julat suhu tahunan. Kenapa kita tak ambil angin, cikgu? Mungkin Sasi akan tanya, kenapa tak ambil angin? Sebab soalan ni dia nak tanya berdasarkan graf. Graf cerita pasal apa? Graf cerita pasal suhu, graf cerita pasal hujan. So kita cerita pasal suhu dan hujan saja. Graf tak ada cerita pun pasal angin. Jadi kita ambil suhu dengan hujan saja. Nampak tak? Baik. So daripada sini okey, 3 ciri utama. Okey, dah dapat idea dah. Dah dapat idea, iaitu kita tahu suhu, purata suhu tahunan kita. Okey, mean suhu. Kita tahu bahawa mean suhu tahunan dia adalah sebanyak 27 darjah Celsius. Betul? Dan juga kita tahu jumlah hujan. Kita tak payah tengok, tak payah kira pun. Kita tahu jumlahnya adalah 2,600 mm setahun. Dan julat suhu tahunan, julat suhu tahunan adalah kecil, iaitu di antara 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. So, sekejap cikgu buat cerita. Okey. So, 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. So, biasanya soalan kalau 3 ciri utama ni, bermakna dia akan dapat 3 markah. 3 markah. So, macam mana nak buat ayat ni, cikgu? Baik, kamu boleh buat ayat seperti ini. Okey, ini ayat dia. Okey, ayat untuk soalan dan jawapan bagi soalan 1A. Baik, so jangan lupa tulis nombor soalan 1A. Okey, 1A jawapan dia iaitu ciri utama. Ciri utama iklim khatulistiwa. Berdasarkan graf di atas adalah macam tu. Ciri utama iklim khatulistiwa berdasarkan graf di atas adalah suhu ataupun kita kata mean suhu tahunan. 27 darjah Celsius. 27 darjah Celsius. 27 darjah Celsius. Okey. 1 point 1 ayat. Titik. Jangan panjang-panjang, jangan tambahkan. Okey. Kemudian kita tambahkan pula dengan perkataan ayat seterusnya. Okey. Kita tambahkan dengan penanda wacana seterusnya. Ya, seterusnya. Okey. Iklim khatulistiwa. Okey. Iklim khatulistiwa
Okey, menerima hujan tahunan, okey, sebanyak 2,600 milimeter, okey, milimeter, dan ini kita boleh tambah. Kita boleh tambah dua fakta dalam satu ayat. Dan julat suhu, okey, julat suhu tahunan adalah kecil, okey, sebanyak okey, 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Titik. Cukup. Okey, inilah cara bagaimana kamu nak jawab. Min suhu tahunan 20 darjah Celsius, iklim khatulistiwa menerima hujan tahunan sebanyak 2,600 mm dan julat suhu tahunan adalah kecil sebanyak 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Okey. Baik. Dapat tak? Dapat Ke korang tengah menyalin ni? Tengah menyalin. Salinlah, salin. Okey. Baik, bagus. Okey. Okey, so okey, siapa yang masuk kelas hari ni untunglah sebab dapat belajar bagaimana untuk membina ayat jawapan bagi soalan geografi. Bagi soalan geografi ya. Okey. Okey. Ya, betul. Betul Kuhan. Okey, betul Kuhan. Okey, kita nak tengok soalan B boleh Kita pergi pada soalan B, boleh? Okey, baik. So, kita pergi kepada soalan yang B. Baik, soalan B pula. Okey, kita tengok Soalan B iaitu kemukakan. Kemukakan tu maknanya berikanlah. Berikan Kemukakan tu maknanya berikan. Berikan 3 sebab Malaysia dianggap bertuah kerana mengalami keadaan iklim seperti yang ditunjukkan dalam graf. Cikgu, ini soalan kebat ni cikgu. Tapi sebenarnya kebat itu kan tak. Okey, kita memang laki. Kita memang laki. Laki ni maksudnya apa? Kita memang ada bertuah kerana mengalami keadaan iklim. Kenapa kita kata kita bertuah? Kerana dengan suhu dan iklim seperti ini, kita dapat buat apa? Kita dapat buat ini. Kita dapat buat ini. Pertanian, pembalakan, perikanan, pelancongan. Inilah dia kelebihan dan juga yang kita dapat. Sebab okey, other country baik. Ini biasa. Ini biasa berlaku di mana pelajar selalu kata apa tahu? Cikgu, negara kita tak ada salji. Negara kita tak sejuk. You know what? Let me tell you something. Kamu tahu tak? Ramai orang suka negara-negara seperti Switzerland, seperti di Russia. Okey, ada sejuk. Seperti Germany ada sejuk apa semua kan. But you know something? Kamu tak tahu sebenarnya bila mereka punya suhu sehingga 5 darjah Celsius. Okey, kadang-kadang 7 darjah Celsius, kadang-kadang boleh pergi -1, -2 darjah Celsius. You know what? Untuk hidup dalam keadaan sejuk sangat, dia memang tak best, tak selesa. Kamu nak tidur susah sebab terlalu sejuk. Bila nak tidur, kamu perlukan baju sampai 3 hingga 4 helai. Kamu pakai baju, jaket dan apa semua. Seriously. You know why? Kenapa cikgu tahu? Kerana one of my sister, maknanya adik cikgu,
dia pernah belajar di Russia. Pernah belajar di Russia selama 6 tahun menjadi doktor. 6 tahun dia belajar kat sana. Dia kata apa? Lebih baik Malaysia. Sebab Malaysia pakai baju sehelai saja. Di Russia, dia kena always pakai 3 helai baju. At least 3 helai baju. Dan juga biasanya 6 baju. Sejuk macam freezer. Sejuk macam freezer, tak selesa. Nak keluar rumah sejuk, kemudian nak pergi mana-mana pun, okay, is a freezing, bukan sejuk nyaman tau, is a freezing. Jadi sebab itu, that's why kita kata apa tau, if you look at other people, other countries, you will see that, oh, bestnya. Kalau kamu tanya dia orang, if you ask American people, if you ask Russian people, if you ask Canadian people atau Germany's people, dia akan kata apa? Wow, Malaysia bestnya. Pakai baju selai sahaja. Kemudian dia dia suam-suam dan panas. So I can go anywhere, every time, sepanjang tahun. You see? Dia orang akan kata apa? Okay, Malaysia, you are so lucky lah. Because you can do anything for the whole year. Kita orang tak boleh. Ada certain times yang kita ada summer. But then bila ada winter, kita tak boleh buat apa-apa. See? Betul. Yes. That's why, okay. That's why geografi sebenarnya mengajar kita apa tahu? Iaitu mengajar kita supaya apa? Let's, okay, be thankful dengan apa yang kita ada. Let's thankful with apa yang kita ada. Kita jangan kata, oh, Malaysia tak bagus. No. Other people say, you are so lucky because you stay in Malaysia. Other people say like that. Kita je yang rasa macam, oh, apalah ini apa semua. No, betul. Betul. So, sebab itu kita perlu rasa apa? Rasa, okay, kita rasa sangat grateful dan very thankful dengan apa yang kita ada sekarang. Walaupun kita tak ada snow, alah, it's okay. Kalau nak snow, you go to, okay, ICT Section 7 Shah Alam. Ada snow. So boleh masuk dalam tu. Snow roof boleh pergi masuk dalam tu. Thailand dan Singapura. Thailand dengan Singapura juga macam kita. Betul. Thailand dan Singapura macam kita juga. So you see, so bukan apa? Be proud of Malaysians. We are Malaysian. Be proud of that. Orang lain semua kata, oh, aku nak jadi orang Asia lah. Oh, I want to become Malaysian lah. You see? So kita kena proud of our country. Yes, betul. So, macam mana nak buat ayat bagi kemukakan 3 sebab Malaysia dianggap bertuah. Malaysia okay, mengalami keadaan iklim seperti yang ditunjukkan dalam graf. Kemukakan 3 sebab. Okey, baik. So sekarang kita akan buat jawapan dia. Baik, kita akan tulis soalan 1B. Okey, B pula. Okey, B. Okey. Malaysia, kita ambil ayat soalan tu balik. Malaysia dianggap bertuah. Kerana mengalami iklim khatulistiwa. Titik. Malaysia dianggap bertuah kerana mengalami iklim khatulistiwa. Kenapa? Kita kata dia nak 3 sebab. So kita akan berikan 3 sebab. So kita akan buat hal ini disebabkan. Kita buat ayat macam tu. Hal ini disebabkan Malaysia menerima hujan yang banyak sepanjang tahun. Dan ini membolehkan aktiviti pertanian dijalankan sepanjang tahun. See? Bila pertanian boleh dijalankan sepanjang tahun, maknanya kita akan sentiasa dapat aktiviti pertanian, dapat menghasilkan makanan
dapat menjalankan pertanian. Yes. Dan ini membolehkan aktiviti pertanian dijalankan sepanjang tahun. Itu satu. Baik. Kemudian yang kedua, Wan Clement. Kuhan. Okay. Whatever lah ya. Whatever, okay, apa yang ada di Malaysia, of course, everything ada dia punya strength, ada dia punya weakness. Everything akan ada kekuatan, juga ada kelemahan. Kita kena accept, itulah dia. Okay, keadaan di dunia. Anything will have weakness dan anything will have ada strength. So itulah dia. Okay. Of course, Malaysia pun ada dia punya weakness. Of course. Okay. Baik. So, kita lihat seterusnya. Okay. Selain itu, kita sambung ya. Semangat patriotic moment. Okay. Selain itu ya. Okay. Iaitu Malaysia okay, menerima okay, pancaran okay, pancaran cahaya matahari okay, matahari sepanjang tahun. Yes. Start new line. Ya, cikgu suka buat start new line because of why? Supaya your teacher senang untuk menanda dan memberikan markah. Ya, dan nampak kemas. Nampak kemas. Yes. Selain itu, Malaysia menerima pancaran cahaya matahari sepanjang tahun dan ini menggalakkan aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan terutama pelancong dari negara barat. Okay. Menggalakkan aktiviti pelancongan terutama pelancong dari negara barat. Okay. So itu dah kita buat dah. Okay, itu sebab yang kedua. So kita dianggap bertuah. Sebab kita boleh menerima okay, kedatangan pelancong. Sebab apa pelancong? Okay, pelancong barat datang kat sini untuk apa? Untuk menikmati cahaya matahari. Mereka tak suka sejuk-sejuk. Sejuk sangat bagi dia orang macam tak boleh buat apa-apa. Dia orang rasa macam brain freeze. Okay. Jadi, okay, itulah sebab mereka datang ke Malaysia. Right. Baik. Kemudian kita sambung dengan sebab yang ketiga. Okey, akhir sekali okey, Malaysia dianggap dianggap bertuah. Okey, bertuah kerana apa? Ya, boleh, tak ada masalah, boleh kalau nak buat boleh juga. Tanisha ni gini, boleh juga, boleh. Akhir sekali Malaysia dianggap bertuah. It's not compulsory to have start new line every time. It's not compulsory. Okay. Akhir sekali Malaysia dianggap bertuah kerana pelbagai kegiatan ekonomi. Seperti kita bagi contoh kegiatan ekonomi seperti pembalakan, perikanan dan perdagangan dapat dijalankan sepanjang tahun. Sepanjang tahun kerana sekejap. Akhir sekali Malaysia dianggap bertuah kerana pelbagai kegiatan ekonomi seperti pembalakan, perikanan dan perdagangan dapat dijalankan sepanjang tahun dalam suasana atau dalam iklim khatulistiwa. Seperti dalam iklim khatulistiwa ini. Yes. Jadi inilah 3 sebab kita dapat menerima hujan yang banyak, membolehkan aktiviti pertanian. Yang kedua, menerima pancaran cahaya matahari menyebabkan aktiviti pelancongan datang. Dan kemudian akhir sekali Malaysia dianggap bertuah kerana pelbagai kegiatan ekonomi
okey, dapat dijalankan sepanjang tahun dalam iklim ini. Iklim khatulistiwa ini kalau plus minus ianya boleh membawa kepada 5 markah. Ini soalan ini boleh membawa kepada 5 markah. Ya, 5 markah. I thought 6. Okey. Kan cikgu cakap ini bukan untuk diberi tetapi okey, ianya boleh membawa. Boleh membawa kepada 5 dan boleh pergi maksimum 6. Boleh maksimum 6. Cuma kita tak tahu soalan ini nak berapa markah. Kita tak tahu. Sebab soalan ini tak tulis markah dia berapa. Soalan ini tak tulis markah dia berapa. Tapi jawapan ini boleh memberi at least 5 markah. At least. Dan boleh pergi 6 markah. Bergantung kepada pemeriksa dan juga guru penanda. Alright. So, dah dapat jawapan ni? Dah ambil jawapan dah? Dah ambil Okey, bagus. Okey. So, bagus. So, nampak tak cara bagaimana kita susun point dan juga susun huraian supaya kita dapat markah yang lebih. Okey. Baik, kalau dah salin, tulis dah sebab cikgu nak pergi kepada soalan nombor 2. Kalau dah tulis dah, cikgu nak pergi pada soalan nombor 2 Okey. Ya, betul. Okey, Anci dah Okey, baik. Okey. Kalau dah, okey, kita akan proceed kepada soalan seterusnya. Korang jangan tak salin tau. Okey, Amar Kowi, Sulaiman jangan tak salin Rugi kalau korang tak salin. Sebab okey, soalan-soalan ni satu. Okey, soalan inilah macam inilah selalu keluar dekat exam. Okey, kat ujian. Yang kedua, kadang-kadang soalan ini dibincangkan dalam kelas dan soalan-soalan ini boleh ditanyakan. Cikgu kamu boleh tanya straight pada kamu. Dan kamu dikendaki beri jawapan. Jadi tak salin langsung. So salin. Jangan rasa this is the time where kamu kena rajin menyalin Baik. Soalan yang kedua. Berdasarkan peta yang diberi, bagus. Berdasarkan peta yang diberi, jawab soalan yang berikut. Namakan angin X. Okey. Baik, namakan angin X. Kamu tengok macam mana nak kenal angin ini, kamu tengok dia punya arrow. Arrow dia yang mana? Arrow dia yang ini. Nampak tak arrow dia ni? Arrow dia datang daripada arah mana? Arah mana? Siapa boleh bagi tahu? Daripada arah mana arrow ini? Arrow ni datang daripada mana? Okey, kalau kamu nak tahu, kamu buat macam ni. Kamu buat macam ni. Kemudian kamu buat macam ni. Okey, kemudian kamu tengok dia datang daripada arah mana? Okey, bukan daripada arah timur Bukan daripada timur, tapi dia timur yang ini. Timur yang mana ni? Ini adalah TL, iaitu timur laut. Timur laut. Bermakna, okey, angin ini adalah angin apa? Angin monsun timur laut. Itu jawapan dia. Okey. So, biasanya soalan kalau diberi gambaran macam ni, biasanya soalan ini adalah soalan struktur, iaitu bahagian B. So, kalau bahagian B biasanya, can repeat Okey, boleh. Iaitu, iaitu kalau kamu lihat macam mana nak tahu kedudukan arah angin, kamu buat dekat peta tu, buat tanda arah utara dan selatan kan? Kita buat ini utara, selatan, timur dan juga sini adalah barat. So, kita tahu bahawa arrow ini adalah datang daripada arah ini. Iaitu arah apa? Timur laut. You see? Timur laut. Okay, yes. Nice straight line. Yes. Okay, timur laut.
Bermakna di sini kita dah tahu bahawa bahawa jawapannya apa? Jawapannya adalah angin monsun timur laut. So, ya kalau soalan bahagian B, biasanya soalan struktur, dia tak perlukan kamu untuk bina ayat. Just jawab terus, iaitu angin monsun timur laut. Timur laut, just terus jawab saja. Angin monsun timur laut. So itu tentang yang X tu. Nyatakan tempoh tiupan angin monsun ini. Tempoh maknanya from bulan berapa sampai bulan berapa. So senang sahaja, sebenarnya kalau angin monsun timur laut bertiup daripada bulan apa? Siapa tahu? Siapa masih ingat? Bulan 3 hingga 11. Terbalik. 11 hingga 3. 11 hingga 3 maknanya November hingga March. Ya betul, November hingga March. So bukan March hingga November November hingga March. Ya. Okey. So itu tempoh tiupan angin angin monsun timur laut. Jelaskan proses pembentukan angin X dalam peta. Ini pun senang juga sebenarnya, cuma ya betul. Tetapi kalau untuk soalan C, bila ada soalan jelaskan. Bila ada soalan jelaskan, means you need to explain the process. Biasanya markah dia daripada 4 hingga 6 markah. 4 hingga 6 markah lah kebiasaannya soalan ini. Jadi macam mana nak jawab soalan ini, cikgu? Baik, nak jawab soalan ini, apa yang kita kena buat, iaitu kita akan buat seperti ini. So sebelum itu cikgu akan clearkan. So kita akan ambil, jelaskan. Kita ambil soalan dulu. Jelaskan. Soalan 2C 2C. Jelaskan proses pembentukan angin X dalam peta. Baik. So kita tahu ini plus minus mungkin 4 hingga 6 markah. So kita boleh buat. Kemudian kita ambil ayat soalan juga. Pembentukan angin X iaitu angin monsun timur laut bermula dari daripada kawasan kawasan tengah benua Asia. Kawasan tengah benua Asia. Kawasan tengah benua Asia. So, kita boleh buat iaitu musim sejuk yang berlaku, musim sejuk dan tekanan tinggi yang berlaku di kawasan ini, maknanya kawasan tengah benua Asia, akan menyebabkan udara bergerak ke kawasan tekanan rendah. Tekanan rendah di mana, iaitu di benua Australia. Benua Australia. So kalau kita lihat di sini benua Australia, yang kita boleh tambahkan lagi menyebabkan udara bergerak ke kawasan tekanan rendah di benua Australia. Titik. Baik, pergerakan angin ini akan melalui kawasan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dan merentasi semenanjung Malaysia. Baik.
pergerakan angin ini ya, pergerakan udara ini akan melalui kawasan Laut Cina Selatan dan melintasi semenanjung Malaysia. Udara ini ataupun angin ini, angin ini membawa hujan yang lebat di kawasan pantai timur. Pantai timur semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Terutama Kelantan, Terengganu dan Pahang. So kita boleh kejap. Menyebabkan udara bergerak ke kawasan tanah rendah di benua Australia. Pergerakan ini akan melalui kawasan Cina Selatan dan melintasi semenanjung Malaysia. So dan kita boleh tulis angin ini bertiup dari bulan November hingga Mac setiap tahun. Titik. Cukup. Okey, baik. So ini ini berkaitan dengan kaedah bagaimana untuk menjawab soalan C. Ada soalan Kuan? Nak tanya soalan apa Kuan? Nak tanya soalan apa tu? Okey. What's so special about the hat? What the hat? This one This hat Okay. This hat is actually to show that I'm teaching geography, and this is Jack from the Netherlands, and suit for the mood. Yes, it suit the mood. Dan juga ianya berkaitan dengan Pirates of the Caribbean. So you know, Pirates of the Caribbean is the pirate, the Jack Jack Sparrow is a explorer, and explorer adalah kita kata explorer, dia orang akan go for akan lihat peta, akan they know about the geography of any places. So ini membawa kepada apa? The knowledge of the geography. Why? Because all the pirates normally mereka akan know about the exploration. Mereka tahu tentang tentang penjelajahan. No, I'm not wearing because of Johnny, Won and Ambrose. It's not
It's not my thing sebenarnya. But then, okay, bagi cikgu sebenarnya, okay, Johnny Depp sebenarnya ya adalah orang yang memang bijak dan dia memang gentleman. So, cikgu pakai ini bukan kerana dia tetapi memang dah lama. Okay, sebelum ini pun dah lama, okay, cikgu memang pakai. Sebab itu dalam sejarah, cikgu akan pakai tanja, dalam geografi cikgu akan pakai ini. So itu perbezaan dia. Yes, itu perbezaan dia. Dan kalau cikgu ajar ekonomi, cikgu akan pakai topi yang ada topi untuk orang-orang British pergi ke office. So itulah dia sebenarnya ya. Okey, baik. Baik, bagus soalan itu. Baik, so kita tinggal lagi lebih kurang okeylah 8 minit, tak apalah kita berhenti sekejap. Cikgu tahu kamu semua